Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh dan dan selamat sejahtera. Salam SKS 7 Unggul. Unggul. Yang Yang berusaha Puan Saliza dalam keadaan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Seksyen 7. Yang saya hormati Cik Azlan, PK Ham. Yang saya hormati Puan Rin dalam keadaan petang, dan seterusnya guru-guru Sekolah Kebangsaan Seksyen 7, dan tidak lupa kepada Sisi yang turut bersama-sama kita pada pagi inilah. Baik, yang pertama sekali tujuan kita pada hari ini adalah untuk berkaitan taklimat pendaftaran pembukaan sekolah, yang mana kita semua guru-guru dikendaki hadir ke sekolah pada 24 Jun nanti. Dan taklimat ini adalah wajib diadakan bagi semua sekolah di Malaysia sebagai salah satu untuk memenuhi instrumen pemantauan PPD dan juga JPN dalam usaha bagi memastikan sekolah bersedia untuk pembukaan nanti. Allahumma antal aziz wa kami Allahumma ya azim, nyatakan kesungguhan komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat bangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkati pertemuan kami pada pagi ini di dalam taklimat penataran pembukaan sekolah pasca COVID-19 SK Seksyen 7 Bandar Baru Bangi, ya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Salman atas pembinaan bacaan doa tadi. Baik, seperti mana yang semua kita sedia maklum, inilah dia norma baru kita yang perlu kita bersedia bagi menghadapi hari-hari yang akan datang. Dan insyaAllah pada 24 Jun ni semua guru dikendaki hadir ke sekolah. Dan untuk taklimat dengan lebih lanjut, saya menjemput Puan Saliza lah dalam keadaan pentadbiran bagi meneruskan taklimat pada pagi ini. Silakan. Okay, terima kasih Cik Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua PK, Cik Azlan, Cik Hairul Nizam, Puan Rin, dan semua guru-guru. Puan Fazila tak dilupakan. Alright, hari ni macam kita warm up untuk kita nak start kerja. Sebenarnya kita kerja je kat rumah kan. Bezanya kita tak ada depan mata kata orang. So macam Cik Nizam bagi tahu tadi, start 24 tu kita akan bersua muka, bersua badan, face to face. So sebelum kita mulakan apa yang nak disampaikan, terlebih dahulu saya nak kenalkan kita ada 3 guru interim. Sekejap lagi kita suruh dia orang cakap lah dalam 5 saat macam tu Saya kenalkan dulu Ustaz Khairul Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, saya perkenalkan diri saya sedikit lah. Manakala 5 saat tu agak singkat. Boleh, nak lama pun boleh. Okey, nama saya Khairul Nizam bin Hanafi. Asal Felda Mempaga 2, Bentong, Pahang. Sekarang menyewa tinggal di Sungai Merap Luar. Mempunyai seorang isteri dan seorang anak dan bakal seorang anak. Itu sajalah. Okey, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Okey, dengar semua? Okey. Nama saya Nadia binti Puri. Saya berasal daripada Bandar Baru Bangi juga. Tinggal di Seksyen 4. Berumur 32 tahun.
mempunyai 3 orang anak yang berumur 7 tahun, 4 tahun dan juga 1 tahun. Apa lagi ya? Itu je lah madam ya. Okey, boleh. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke? Dengar. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Syazwani binti Muhammad Soekardi. Berasal daripada Kuala Langat, Selangor, tapi tinggal di Putrajaya, Presiden 18. Sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak baru 5 bulan. Itu saja. Intan, selamat datang ke SKS 7. Okey, dah kenal kita dah ada 3 guru intern, 3 je, 3 5 panitia agama, alhamdulillah menerima lagi 3 orang lagi ahli. Okey, kita dah perkenalkan diri, kita dah berdoa, kita dah ready untuk mendengar mendengar apa yang nak disampaikan, apa yang kita biar sama-sama clear untuk SOP yang ada, macam mana SKS 7 nak running mula daripada 24. Soalan pertama nak tanya, kalau boleh semua dah ada installkan, ready lah, macam Cik Nizam kata kita dah ada QR code kan. So saya sendiri, alasan saya sehingga semalam saya tak ada space pun, saya clearkan dulu space, installkan dulu yang supaya kita boleh scankan kod, right? Sebab yang itu mudah sangat, tak payah turun, bukan turun masih kena sebab kena ambil suhu, tak payah nak nulis-nulis, you boleh buat dekat you punya handphone. Jadi diharap kita dah ready lah dengan norma baru. Okey, seterusnya saya mengucapkan juga terima kasih kepada SU Curriculum, SU Pentadbiran, Cikgu Dalila dan Ustazah Fatin dalam penyediaan slide kita pada hari ini. Kita kalau boleh saya cuba secepat mungkin, namun begitu saya rasa akan ada question and answer, nak soal jawab, nak tanya. Saya bagi paling lama, kalau ikutkan 2-3 jam juga ni, tapi saya cut short sejam ke, kita cuba Okey, boleh Ustazah Fatin get ready untuk kita boleh mulakan slide kita. Syarat kita, kalau nak ikut tu taklimat ada kesalahan kat situ, taklimat kita ada surat siaran, garis panduan, penataran, senarai semak, SOP KPM, PDPC, RPH, kedatangan, cuti, pakaian dan pengambilan buku. So kalau nak ikut, kita merangkum semua yang akan kita buat by 24th dan sebelum dan sehingga 24. Okey, next. So, kita ada surat siaran, panduan pengurusan pembukaan semula sekolah. So kalau kita nak go through, ada di situ, boleh di-download juga. Next. Ada garis panduan. Yang ini saya ambil syarat, so kita akan go through cepat yang ini. Kita pergi sampai objektif utama garis panduan. So sebab janji, maknanya sekolah dah deliver, sekolah dah share dengan semua warga guru lah, warga sekolah supaya kita tahu. So kita ada garis panduan yang dia beri, dia ada objektif dia. Yang penting of course, yang penting tu yang Cik Lan dah mula, Cik Lan dah banyak buat tagging kat sekolah, iaitu safety. To go next. Keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Jadi SOP rasanya kebanyakannya dah tahu. Tidak boleh kalau dah memang rasa demam, tak perlu nak pergi cek suhu dah, kita dah tahu dah kita demam. So yang itu kita elak untuk sampai ke sekolah, kita ke klinik dahulu. Yang tu kira basic lah, kita kata basic punya understanding. Alright, next. Next. Tadi keselamatan, yang mana yang perlu ialah keselamatan, proses pengajaran, PDP, pengurusan sekolah. So 3 tu utama. Okay, next. Okay, yang ini peranan kami berempat yang memang menjadi amanat dari, minta maaf, guru besar menyampaikan salam beliau. Sebab beliau pun akan go through operation dia, yang yearly punya operation tu lah. Jadi dia sampaikan salam pada semua.
Okey, yang ini kita boleh baca memastikan sekolah menangani isu pengoperasian sekolah berdasarkan garis panduan. So kami kena ikut apa yang diberi. So kita jangan pula kata tak apalah kita tengok kat luar tu macam orang kata mask sentiasa ada. Kalau boleh dalam kawasan sekolah kita tak nak isu ada yang tak nak pakai mask. Tak nak pakai you ikat lah. You ikat bila perlu you boleh tanggung terus. Jangan benda tu berada jauh sebab kalau orang datang memantau kita baru nak cari payah juga. So pastikan benda tu sentiasa berada dengan kita. Jadi yang itu you boleh baca kat situ, memastikan murid, yang ini tak ada lagi, memberi penerangan tentang COVID-19. Saya rasa kebanyakan kita dah sedia maklum macam mana keadaannya. Okay, next. Peranan ibu bapa, peranan guru. Okay, kita tengok peranan guru. Okay, tengok bahagian peranan guru. Kat situ kita boleh nampak menyediakan RPH. Saya akan go detail kerana kita ada bahagian RPH nanti. Melaksanakan PDP yang bersesuaian. Yang ini pun nanti akan dibantu sama-sama dengan PK lain dan juga ketua panitia. Kita akan yang itu go on detail lagi. Dan mengingatkan murid, kita tak ada lagi memaklumkan pentadbir, yang ini pun kita tak kena lagi Next. Dan apa ini yang kita akan adakan nanti, rasanya bila kita nak mula sekolah, kita mungkin akan adakan lagi mesyuarat lagi satu. Yang itu kita akan adakan next lah selepas ada announcement KTM Okay, next. Pengurusan sekolah. Kalau tengok kat sini, terima kasih pada Cik Nizam yang dah sediakan benda yang memudahkan. Macam saya kata tadi kita dah ada QR code, kita ada berbagai-bagai cara. Kalau tak nak, rasa malas nak QR code, kita boleh turun, tulis dekat buku pelawat, dekat guide. Janji dahi kena bagi dekat guide. Tak boleh duk kata nak masuk saja. Yang itu kena. So ambil suhu tu memang wajib. Bagaimana you nak declare you hadir ke sekolah, ada dua pilihan. Sama ada buku pelawat ataupun menerusi QR code. Yang memang you scan. Kalau yang siap-siap, tetapi macam-macam mana pun tidak boleh melimpas guard. Kerana bila dah limpas, guard dah tak boleh kejar. Okey, semua akan tertanya-tanya bagaimanakah keadaannya nanti kan. Okey, yang itu kita akan go detail. Nanti Cik Nizam akan terangkan, Cik Lan akan terangkan sama ada dia akan beratur panjang ke tak. Kena ingat satu saja, murid tak ada. So kami tak risau dari segi guru-guru kena beratur kereta. So bermakna tak apalah, beraturlah kejap. So jangan duk risau. Kita ingat murid-murid tak ada, kita je ni. Kita nak masuk guru-guru saja. So boleh baca kat situ, perhimpunan semua kita tak ada. Alright, next. Yang ini lebih kepada prasarana. Okay. Lepas pengurusan sekolah, kita lebih pada pengurusan prasarana. Okey, yang ini yang kita akan sama-sama juga akan buat. Sebab sebolehnya akan beberapa arahan yang akan ada di mana macam saya ucap tahniah kepada tim tahun 6. Alhamdulillah, diorang dah datang, diorang dah buat even social distancing table tu, meja-meja kita dah buat 1 meter. So yang itu dah tak risau. Yang mana tadi kami rasa keperluan dari segi penyusunan meja sebab pemantau akan datang bila-bila sebelum 24. Jadi kami perlukan kalau cantiknya setiap kelas dah dalam keadaan macam mana yang tahun 6 buat. So kalau guru-guru boleh datang dan susun, alhamdulillah lah secantiknya begitu. So nanti kami akan update lagi macam mana penyusunannya sebab kalau boleh kelas 4 yang depan ni yang kami nak bawa pada PPD. 4 kelas yang depan tu. Yang tu paling mudah, paling dekat dengan pejabat. Yang itu sebolehnya 4 kelas itu kalau boleh pakai yang mana pagi mana petang, iaitu kita nak susunkan. Kalau yang lain tu dia nak round juga, kita akan bawa kat tahun 6 lah sebab tahun 6 dah susun. So 4 yang ini dan juga kita akan bawa pada kelas tahun 6. Okay, jadi kalau you tengok nak ikut, dia macam ni lah. Memanglah kita kata sekolah kita macam mustahil kita nak buat penyusunan tu, tapi apa yang penting pemantau nak tengok yang kita dah ikut SOP-nya. Kita susun lah. Yang mana boleh tu kita susun. Sama juga kalau untuk bilik guru, yang itu juga yang kita nak BKJK kena turun padang. Kita akan buat sama-sama dengan kami pentadbir, iaitu kita nak label tagging. Mana yang kita kena X kan,
mana guru-guru yang kita nak duduk di dalam bilik-bilik khas. Bilik kita ada banyak, classroom pun ada banyak. Untuk seketika murid tak ada ni, kita akan duduk di mana yang kita taggingkan nantilah. Juga akan kita maklumkan pada 24 hari bulan itu atau sebelum. Itu kita akan maklumkan sebab yang itu kita nak BKJK turun padang sama-sama dengan PK supaya kita buat tagging. Okay, next. Pengurusan prasarana seterusnya melibatkan kita kena tahu mana bilik isolasi seandainya pemantu datang. Jangan duk tak tahu kat mana bilik isolasi kita. Guru interim baru nanti bila datang kita kena pergi tanya dulu kat mana bilik kesihatan. Sebab bilik itu yang akan digunakan. Betul kan Cik Lan kan? Bilik kesihatan itu adalah bilik isolasi. Okay, bilik isolasi seandainya ada dua benda yang siapalah yang patut masuk situ, iaitu bila guard tembak tuk-tuk masa tu baru tengah panas, aircon rosak ke, you punya temperature lebih 37.5, you tak boleh masuk sekolah. Kita akan duduk, you rehat sekejap dekat bilik isolasi, bilik kesihatan kita. You akan ditembak sekali lagi selepas dah cooling, orang kata dah sejuk sikit. Okay, dah ambil 2 kali ke, masih lagi panas, kita akan pergi ke klinik. Boleh murid punya lain dia punya SOP. Kita yang kena bawa sendiri. Kalau cikgu, kita sendirilah. Okay, reminder kepada yang baru masuk, first thing silent dulu mic. Sebab kalau tidak kita kan record sebab benda ni jadi gangguan kalau untuk kita didengar semula nanti. Okay. So kalau nampak kat situ kita ada bilik isolasi, kita ada akan banyak, you akan nampak banner-banner, banting-banting untuk keselamatan. Itu penyediaan sekolah lah. Okay, next. Keselamatan murid, guru dan warga sekolah. Yang ini makluman. Next. Kata saringan setiap hari di pintu masuk kena ada, sekolah ada lokasi. Jangan risau. Cik Lan dah dapatkan gadget-gadget yang canggih yang talar je dahi tu kat situ. Ada terus bacaan dia punya suhu pun ada juga sebab kita ramai. Kita tak nak orang stuck juga kat pintu masuk. Alright. Sama juga dengan punch card. Nanti kalau bila you masuk pada 24 hari bulan, you akan masuk punch. You tidak keluar jalan yang sama. You kena keluar lalu sampai ke bilik bos, keluar pintu belakang. So pintu itu kita akan gunakan macam mana cara kita menangani tak bertembung tu lah. So yang itu akan berlaku pada 24 hari bulan. Next. Selebihnya ialah lebih pada keselamatan murid, guru, warga sekolah. Masih lagi keselamatan, benda yang sama. Saya rasa saya go through saja. Kita pamerkan kat situ, you all boleh baca. And then sehinggalah next ada pelaksanaan. Okay, boleh baca kat situ. Soal jawab nanti, you simpan, you tulis dulu kat tepi. Nanti kita akan bagi apa-apa benda you nak tanya, boleh tanya nanti Kita ramai, kalau kita ada 10 orang je kita boleh tanya terus. So jot down dulu. And then ada next sampai kita pergi dekat pengajaran dan pembelajaran. Sampai kat situ, PDP juga saya akan sentuh sekejap lagi secara detail. Okay, next. Sebab sekarang, okay, sampai next tu nampak tak bahagian mempelbagaikan kaedah penyampaian PDP. Ingat tak yang memang kita kena masuk ramai-ramai yang ada dengan doktor, apa namanya? Ingat lagi tak Zam? Ada Adiji Raja Melewa tu. Ya, betul. So dia join tu sebab dia macam ni. Katalah kita memang duk bagi Google Form saja. Kita duk bagi katalah whatever format yang kita bagi. Tujuan PPD suruh join tu ialah supaya kita ada cara lain. Kan cara lain untuk kita bagi pada murid kita, apa cara lain. So nanti tak apa, bila datang Cik Nizam dah ada banyak idea, Cik Lan pun dah ada banyak idea, iaitu kita akan sama-sama bantu. Kita nak buat live ke, kat sekolah tak ada murid ni. Guru-guru boleh ambil mana-mana bilik darjah kita 36 tu. Kita adalah kat situ, kita boleh buat live teaching. Cok sendirilah. Kalau boleh panitia ada dalam tu. So panitia boleh bantu. So saya nampak ni sesuatu yang baru dan mungkin kita akan mana tahu kot kita je yang buat sebab semua sekolah akan ada idea masing-masing, ya tak? So mungkin kita pun boleh jadi orang kata contoh yang kita boleh tukar nanti dengan sekolah lain. Dia orang tengok kita punya cara, boleh jadi. Macam kita kata, fokusnya ialah
tak apalah ada 10 orang aja, tak apalah 8 orang pun. Ingat yang tu you kena kental jiwa. You kena buat juga. Kadang-kadang you fikir nak buat apa, ada 7 orang, tak apa. Kita buat je bahagian kita, biarlah 5 orang, biarlah seorang, okay, at least ada murid kita yang dapat ilmu pada hari tu. Lapangkan fikirannya dari segi berapa orang yang ada. Okay, next. Kalau kat situ dia pesan lebih kepada macam mana PDP akan berlangsung, ikut cara macam mana. Okay, next. Kita ada pelibatan ibu bapa, apa dia orang punya tugasan dan sebagainya. Okay. Next, ada bahagian senarai semak. Yang ini yang kita kena ada guideline. Okay, guideline ni kalau boleh saya nak semua daripada kita aware. So bermakna sebab kalau nak suruh kami 4 orang dia jaga, tak termampu, sekolah kita besar. So kita kalau boleh, the whole team, semua warga kita ada senarai semak ini, kita checklist sama-sama. So kalau perasan, ada yang kami terlepas pandang, tak mengikut SOP, kita sama-sama jaga supaya sekolah kita memang orang kata, okay, dalam lain perkataan, ready untuk menerima murid. SOP-nya lah, kita ikut SOP, kita readykan sekolah. Prasarana kita readykan. So go through, dapatkan senarai semak tu sebab dia ada sampai 35 perkara. So kita go through satu-satu tu, okay. Go through habis Fatian, kita nextkan semua. Okay, itu semua senarai semak, 35 perkara, alright. Sampai dekat next, ialah kita punya SOP KPM. Basic tu lah, rasanya semua kita dah sedia maklum part tu kena ada mask, macam saya kata kena ada. And then ada hand sanitizer, kita ada hand sanitizer dekat guard, kalau tak ada dekat pejabat pun kita akan sediakan. Social distancing, penjarakan social 1 meter. Yang penting hak tu, hak yang last, gambar last tu, pasal guru-guru hak tu dah biasa. Normal norm kita bila jumpa tu, ya Allah seronok ni, lama tak jumpa ni. Yang itu yang kami risau, kami berempat risau, hak seronok berjumpa tu, tup-tup lah ramai duk sembang kumpul, masa tu lah pemantau datang. Saat ni kan kena tegak, kita tak mahu kena tegak lah first day datang sekolah. Alright, so jangan, ingatkan satu sama lain tak berkumpul. Okay, next. Okay, first thing ialah PDPC, macam saya kata tadi. Yang ini kita akan meneruskan lagi penggunaan jadual sehinggalah ada arahan lain ataupun instruction dari PPD ke, untuk masa tu kita guna lagi apa yang telah kita share baru-baru ni daripada buka sekolah itulah kan. So kita guna dulu jadual tu. Ketua panitia memainkan peranan dari segi perjalanan PDPC tu, maknanya off and on, ketua panitia akan tanya tahun 1 sains hari ni buat apa, contoh. Contohnya macam tu. So saya perlukan ketua panitia saja maklum. So mereka akan terus memantau dan kita juga akan, bila you datang 24 nanti, kita akan sama-sama bagi idea dan bincang. Macam saya kata tadi, kita mungkin buat live yang boleh di-share. Maknanya seorang buat untuk tahun 1, di-sharekan oleh 12 kelas. Mungkin the next round kita suruh orang lain buat ready. So benda tu sebenarnya lagi ringan bila kita dah ada face to face, lagi mudah sebenarnya. Guna MOE dia. Okay, next. Kalau tak, dia kena try lagi lah. Okay, yang ini yang masih ada banyak lagi kat depan tu, tak ada masalah. Cuma kena ingat kita ada nak kena compilekan balik sepanjang dari kita mula 18 Mac. Buka 21 Mac kan? So kita kena go through balik. Okay, nampak tarikh di situ, kami bagi 3 Julai. Boleh tak? Lama kan? Cukup lama kan? Sebab dia kena daripada 23 Mac lah, daripada kita buka hari tu. So daripada 23 Mac tu, seperti yang kita guide hari tu, ada laporan yang perlu dibuat. Okey, kenapa ada harian dan mingguan di situ? So saya open kat sini supaya semua dengar, semua faham, sebab saya pasti ada yang nak kena backdated, tak ada masalah. Bagaimana nak dibuat? Okey, jadual ada hari ni, katalah contoh macam semalam saya punya bahasa Inggeris punya turn dengan moral kan. So apa kita nak catat hari Isnin, Selasa? Okey, soalan tu soalan yang dah ramai tanya, banyak boleh catat. Contoh hak satu tadi, kita menanda buku, pergi sekolah menanda buku, tulis. Okey, ramai yang mengatakan nanti pula
satu kertas itu macam membazir. Kita boleh ada dua cara. Seandainya cikgu rasa muat untuk cikgu tulis sebab pada hari yang muat dalam satu muka surat, ia akan jadi mingguan, betul? Maknanya cikgu tulis Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dalam satu lampiran, tak ada masalah. Jelas Cara kedua, cara biasa, setiap hari cikgu ada satu muka surat, satu laporan. Untuk rasa rangka nak cerita, banyak cerita, you write in one page. Boleh. Saya memudahkan di mana cikgu nak rangkumkan in one page untuk satu minggu. Ya. Dengan syarat setiap hari ada laporannya. Tulis pi, kalau dah memang you tanda buku hari-hari, tulis pi lah. And then you boleh juga tulis penyediaan bahan PDPC, iaitu surfing, you nak sediakan link, you nak cari worksheet, you nak cari kertas kerja, ada banyak. So laporan harian tu, hari ni dah senang dah. Kita ada Google Meet, tulis dalam laporan you. Jelas Sebab ada yang tanya nak kena tulis pada hari kita bagi kerja je kah jadual kita? Kita kena tulis hari-hari. Macam kita kerja. So saya dah bagi dua. Saya rasa yang jadi minat ni orang akan pakai yang mingguan. Tak apa, ambillah mingguan. Janji setiap hari ada catatan. Sebab macam Cik Iqbal kata, ada perkataan catatan di situ. Jadi itulah maknanya catatan / laporan. Apa you buat pada hari tersebut. Jelas Question and answer nanti boleh tanya ujung. Alright, next. Okey, bahagian ni. Kalau tak jelas, kita boleh bacakan. Kedatangan, keberadaan harian guru. Okey, pintu masuk utama. Okey, saya dah sebut tadi. Okey, kita ada time dekat situ. Nampak tak? Kedatangan guru mengikut sesi. Sesi pagi akan masuk mula 7.30 hingga 1. Dalam lain perkataan, hak sesi petang jangan duk berebut datang sebelum 7.30. Boleh Itu bagi sesi pagi clear dulu masuk. Maknanya 7.30 dia orang dah kena punch card, dia orang bermula 7.30 dah tu. Kalau lepas 7.31 tu dah merah dah untuk sesi pagi. Janganlah kita berebut pula hak sesi petang. Berebut pula nak masuk juga. Kerana parking kami fikir rasakan muat dengan syarat tidak berebut menyusun. Kita akan macam biasalah sebenarnya muat kan. Selama ni pun kita guna muat kan. Walaupun you mungkin akan blok sesama sesi. Tak risau, sesama sesi lah. Pastikan blok itu sesama sesi. Supaya yang penting kita tak ada dari segi blockage lah. Jadi kalau yang betul-betul nak datang awal betul, saya tak risau. Tetapi kalau yang sesi petang datang sama time dengan sesi pagi, yang itu akan congested sedikit lah. So disarankan, macam Puan Rin nak kesarankan, pastikan yang sesi petang mula datang 7.35. Boleh Bagi ruang untuk you all 7.35 sampai 8, itu time sesi petang masuk. So, jelas kat situ. Boleh jelas Okay. Ada dekat bahagian bawah. Okay, yang tu yang paling penting. Sangat-sangat penting. Kerana yang itu saya rasa akan berlaku pada beberapa orang guru kita. Saya tak tahu berapa ramai. Kami tak tahu, Cik Lan, Cik Nizam, Puan Rin, tak tahu berapa ramai yang akan ada masalah dari segi kedatangan untuk hadir bertugas di sekolah Bang Wujud badan. Kalau nak ikut, hanya dibenarkan penggiliran. Dalam lain perkataan, you all tak boleh kata tak boleh datang langsung. You all akan bagi katalah reason, iaitu husband saja boleh pergi kerja. Yang itu memang kalau nak ikut dalam dia punya keliling pun memang kena penggiliran. Macam mana adik saya dengan isteri dia buat, berpakat, saya tak boleh buat pakatan itu. Yang boleh berpakat cikgu dengan cikgu punya spouse, berpakat, okey, macam mana kita nak kerja, siapa di rumah, siapa yang pergi kerja. Okey, makluman ini kami sangat perlukan dengan cepat. Sebab kami perlu tahu, sebab kami kena tahu mana guru yang datang hari sekian-sekian, mana yang tak boleh datang sekian-sekian. Tarikh akhir, kalau perasan kat situ penghantaran, ini perlu dalam bentuk surat rasmi, iaitu you all nyatakan husband kerja di mana, lengkap husband kerja di mana, kena dia datang hari apa, you all datang hari apa, time masih sama, ikut time yang diberi itulah. So seandainya ada yang ada masalah lain yang perlu penyebatan masa, yang mana kami berempat kena go through, kami berempat akan go through one by one surat yang you all lampirkan pada kita orang. Tarikh akhirnya tolong hantar paling lambat hari Isnin.
kita ada banyak benda lain lagi nak urus. Hari Isnin tu you all hantar paling lambat pukul 10 pagi, penghantaran boleh dalam bentuk email, tak ada masalah. You all tidak perlulah kata nak kena mendatang ke, tak apa. Hantar dalam bentuk email pun tak apa. Maujud nak hantar hard copy pun boleh. Tetapi paling akhir hari Isnin tu kami berempat akan go through, saya, Cik Lan, Cik Airul Nizam dan Puan Rina akan go through dan kami akan maklumkan semula. Kalau boleh, you all dah comel-comel susun. Kami tak akan question sebab itu memang ada dalam keliling. You all hanya bagi tahu je. Okey, kami boleh datang Isnin Selasa. Minima 2 hari. Minima. Okay. Yang tu logiknya minima 2 hari. In fact macam adik saya kata dia punya kementerian dah memang mulakan suruh datang 3 hari pun. So saya serahkan cikgu berbakat elok atas dasar integriti, cikgu declare kat kami hari apa yang cikgu boleh datang minima 2 hari. Dan kalau ada ad hoc, ni awal lah cakap kalau ada kes ad hoc, cikgu perlu datang, cikgu perlu datang. Faham Kalau kata ad hoc, cikgu perlu hadir ke sekolah, cikgu kena uruskan dan perlu datang. So sekarang ni yang saya faham ialah memang taska dah buka. Yang kita tak nak tinggal ialah anak-anak kecil kita yang bersekolah darjah 1 hingga tahun 6. Kalau tanya saya yang sekolah menengah tu pun kalau boleh tak nak tinggal pun. Tapi dia orang dah besar sikit lah. Boleh nak ambil kira lah dah kan. Okey, kalau ada soalan kat situ tolong tulis tolong siap-siap. Bahagian itu mungkin ada yang nak bertanya. So tulis siap-siap soalan. Okay, next. Fikir kalau ada perlu stop, terus stop saya Fikir boleh terus selit kalau ada yang saya terlupa. Okay, ni kita masuk dekat cuti sakit, EL, CRK, temu janji hospital. Okay, EL kita faham. Okay, EL fungsinya masih sama, borang pink. Yang utama sekali ialah you all maklum, WhatsApp, Telegram. Cuma saya lebih tengok WhatsApp dan Telegram. Kadang-kadang saya lambat respon dekat Telegram sebab tak buka. Saya lebih cepat dengan WhatsApp, sebolehnya approach saya WhatsApp. Kenapa tiba-tiba kena approach kat saya, tak kira sesi? Tak tahu macam mana, Hermes ada isu sedikit sekarang. Tuk-tuk saya lah yang mengesahkan dan saya juga menyokong. Tak tahu. Jangan kata saya buat, saya tak buat pun. Dalam masa sekarang saya yang sahkan, saya juga yang sokong, tak boleh nak ada yang lain. So ada error dekat Hermes. Jadi kena maklum dekat saya, boleh maklum dekat Puan Rin juga. Kemudian kita boleh orang kata bincang, okay? EL tak ada isu, you all terus. Yang penting sebelum you all gerak, walaupun EL declare dalam Hermes. Clear Itu yang pertama. Okay, kemudian pengurusan borang you all boleh datang selepas selesai. Okay, cuti rehat khas CRK. Yang ini yang setelah kita plan. Ramai yang ambil kesempatan sebelum sekolah buka untuk balik ke kampung. Yang itu pun saya dah sedia maklum, dah memang kami dengan GB dan semua PK pun dah berbincang, isilah borang. Tak ada masalah, sepatutnya tak ada isu pun. Cuma bagi yang memang telah terperangkap sepanjang PKP berada di kampung, GB pesan baliklah hari Jumaat. Macam saya baru ni balik tengok Tok kat Pahang tu, Cik Nizam balik ke Perlis, kami balik hari Jumaat petang. Walaupun kalau kata orang baliklah time yang kata orang bagilah ruang kepada yang stuck for 3 months tak jumpa keluarga yang tersayang di kampung, right? So GB kata melahirkan emergency. Kena ingat satu emergency semua habis. Kita letak tepi. Emergency you duduk 3 bulan sana ke, emergency means emergency. Jangan salah faham, okay? Jadi bagi yang ada, kita ada beberapa hari ni sebolehnya saya perasan ada yang meminta cuti sehingga 23. Jujur risau saya tengok sebab ada yang memang tak message. Saya datang sekolah ni baru nampak borang-borang. Kalau boleh nak elak sampai 23 pasal kita nak buka sekolah 24. Risau kot ada benda yang tak membolehkan, kita tak nak lah, tak boleh balik. So review balik kalau boleh, you punya cuti tu review balik kalau boleh sehingga 22 Isnin malam, tengah malam you dah balik, atau 23 pagi-pagi you dah sampai balik. Kadang-kadang saya risau lah. Okay, temu janji hospital, macam mana keadaannya? Ini cerita bila you ada dah buka 24 Okay, temu janji hospital, bos pesan utama time sleep. Macam mana pun time sleep. Macam pada hari ini ada yang pergi bawa
baby cucuk, itu yang bawa husband tak sihat. Yang itu yang saya sedia maklum ada 2 orang aja. Saya tak tahu ada kes lain ke tak Ada 2 orang saja yang maklum. Jadi nak dikira dia orang tak hadir hari ni beralasan lah, alasan yang logik lah sebab guru besar akan minta laporan selepas ni. Jadi bila you ada temujanji hospital ni untuk seketika dalam keadaan kita anak murid belum ada, paling utama you maklum dulu kita nak copy you punya buku salinan. Proven you ada scan-scan tarikh medical check up. Kemudian bila dah pergi sana, jangan terleka dari segi minta time slip datang dan balik. Boleh? Kemudian you pass saja kepada kami PK. Pandailah kami akan uruskan sama ada kami akan cakap perlu CIK atau sebagainya. Jelas Itu bahagian cuti. Okay, next. Alright, nampak segak bos tu? Ni boleh ambil gambar. SU boleh ambil gambar yang ni Suka bos tengok kan kita guna dia dalam kita punya presentation. Alright, ada dua pakaian yang pasti orang akan minat yang nombor 2 tu. Cuma, okay, 2 pakaian macam kita maksud pakaian rasmi. Rasmi bermakna no pants, no slack dengan blouse tak boleh. Kalau perasan, kalau saya pakai formal, saya dah ready saya punya blazer. Dan pakaian saya tu memang one suit lah, 3 piece. Yang itu boleh. Boleh pakailah 3 piece, tak ada masalah. Itu kalau berseluar. Okey, selain pada tu you tahu baju kurung macam kita pakai hari-hari. Okey, yang bahagian pakaian rasmi sukan, yang ini nak pesan. Tak boleh memakai selain daripada kasut sukan. Jelas Kerana yang ini ramai yang sarung je nanti kan. Kaki tu dia main sarung je. Kalau sarung je nanti Cik Nizam akan bagi memo. Esok tu tak boleh nak pakai dah pakaian sukan. Jelas Kita kena sama-sama jagalah macam kita kata. Bila keadaan macam ni, budak tak ada lagi, PPD senang nak bergerak jalan. So kalau dia datang aja, dia nak tangkap hak tu sajalah nampaklah saja nak serah diri lah. So pakaian mesti berkasut sukan. Kalau bahasanya 24/7 lah. Unless you kena pergi toilet, itu orang faham. Toilet nak pakai sekejap, tukar balik. Tidak boleh kasut slip in. No, sport shoe. Sebab yang itu juga ramai yang saya perhati. Kalau tidak, bos kata jangan bagilah pakaian sukan. Pakai pakaian rasmi biasa. Dah bos baik, dah bagi tahu boleh pakai pakaian sukan, pakailah elok. Jelas Tang pakaian, name tag dengan kasut understood memang patutnya ada setiap masa. Alright, clear. Okay, kita sampai dekat boleh pun sampai kat sini dah. Alright. Pengambilan buku. Okay, yang ni kena jelas. Jadual kita dah ada. Akan di-sharekan juga. Bagaimana nak bincang, nak letak dalam plastik ke sebagainya. Okay, jom kita tengok jadual. Sharing of jadual. Jadual dah di-ready, sudah ditandatangani GB. Okay, yang boleh di-share dengan parents. Saya nak ambil contoh pasal sekolah anak dah buat Putrajaya. Terus saya dapat idea, okey, mari kita buat. Senang nampak jelas. Okey, dia punya tata cara macam mana nak datang ambil pun ada kat situ. Ni nanti boleh akan Cik Liza akan tambah, Puan Ria akan tambah. Seandainya macam dia kata hanya 2 orang saja dia benarkan masuk, nanti you bacakan perkara 1 sampai perkara 9. Pihak pengawal keselamatan akan ambil suhu. So yang ini sebelum you bagi kat parents, share kat parents, you baca dahulu. Tak baca dahulu, diwajibkan pakai penutup telinga, sanitizer, bilangan maksimum berapa. So kalau tanya saya, kita akan buat start dengan tahun 6 dahulu sebab tahun 6 dah siap. Jadi tahun 6 akan mula dahulu pada 25 bulan 6. Kalau tanya saya, kita tak boleh kata, oh tahun 5 2 bulan 7. Tak boleh begitu sebab kena fikir ada yang berapa adik-beradik. Dia datang pada hari Jumaat, hari dia ambil tahun 6 tu, dia nak ambil lah adik dia punya juga. Tapi of course, case itu kalau kata tak banyak pun, rasanya macam ramai juga sebab kita ramai. So, seeloknya guru-guru dah settle semua buku pada 24 hari bulan kita datang sekolah tu. Jelas Jangan duk tengok tarikh belum lagi, tak boleh. 24 tu you settlekan. Jadi you dah ready buku you. Kalau ada kes-kes terpencil, parents datang untuk 3 orang anak dia boleh bawa balik. You, relax.
Okay. Alhamdulillah sampai kat situ. Dan pun 45 minit kita habis. Sebab sesi soal jawab akan ada. Sebelum saya bagi sesi soal jawab, kita akan go daripada Cik Lan, Cik Nizam dengan Puan Rin. Lepas tu kita go soal jawab ya. Saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali berjumpa. Saya cikgu baru. Kamu pun baru. Salam kenalan pada cikgu interim. Yang senior interim pun sama. Okey juga. Untuk yang pertama saya akan tunjukkan gadget dululah. Gadget yang cikgu nak tengok-tengok sangat. Okey. So yang ini untuk makluman, arahan PPD dan kementerian, satu termometer ni hanya boleh digunakan untuk 80 orang murid. Okey. So jadi saya akan order lagi benda ni dengan bekerjasama PIWG. So kita akan ada lebih kurang 35 termometer. 35 termometer yang kita akan gunakan. Okey, untuk kemudahan cikgu-cikgu, saya tahu cikgu kerja ramai. So saya dah bincang dengan guru besar. Kita nak cuba dapatkan benda macam ni. Okey, kita scan je. Okey, dan scan. Lepas tu di bawahnya ada hand sanitizer. Secara automatik dia akan keluar. Cikgu setelah letak kepala, letak tangan di bawah. So nanti hand sanitizer tu akan keluar lah. Boleh ya. Dan untuk barisan hadapan yang kalau jika budak masuk, okey, yang tu saya tutup lah. Okey. Okey, untuk barisan hadapan yang mana cikgu-cikgu yang akan cek suhu, okey, dan guru besar pun dah setuju yang kita akan beli yang face mask yang yang plastik tu ya. Seal mask ya. Yang tu sebanyak 20. So harga dia pun lebih kurang mahal juga kan. So saya lebih nak berjimat sikit, dapat benda lain nak beli. Jadi saya akan belikan 20 di mana cikgu-cikgu yang kena scan suhu tu akan pakai benda tu lah. Untuk keselamatan cikgu-cikgu juga. Okey. Hasil perbincangan bersama pentadbir, so kita hanya benarkan, kalau andai kata dibuka, kita hanya benarkan murid melalui pintu B sahaja. Kita buka pintu B sahaja. Kita tak buka pintu A, pintu C. Pintu A hanya untuk cikgu, pintu B untuk murid-murid, pintu C kita nak tutup dan murid prasekolah hanya masuk kat prasekolah. Semua murid akan melalui pintu B. Jadi start 24 bulan ni kita akan buat gotong royong. Yang pertama kita akan buat penjarakan sosial 1 meter garisan itulah. Anak panah, garisan anak panah tu. Okey, garisan anak panah tu semua saya sedang order. Kita just tampal-tampal je nanti. Jangan risau. Untuk mudahkan cikgu-cikgu lah. Okey. Untuk susunan meja dalam kelas, so saya seperti yang Puan Sally tadi cakap, kita hanya buat kelas contoh sahaja. Sebab kita tak tahu sekolah bila nak buka. Andai kata sebab dia akan buka, dia akan umumkan sekolah buka 2 minggu sebelum tu. Setakat ni diumumkan hanya dekatan 5, dekatan 6. Kalau kita dalam prasekolah, itu je yang diumumkan untuk buka. Jadi kalau kita nak susun yang lain-lain tu, saya rasa tak perlu lagi. Sebab kalau kita susun sekarang, tiba-tiba dia kata sekolah seperti biasa. Sekolahan seperti biasa. Rugi kita, penat kita susun. Dah kena susun balik seperti biasa. Cuma kita, perancangannya kita akan hanya susun kelas contoh saja. Kita tunjuk kat BPD. Ini kelas contoh yang kita akan susun kelas-kelas lain. Terima kasih Cik Lan. Semua barisan penolong kanan dan guru-guru SK Seksyen 7. Baik, untuk bahagian saya, kurikulum, sebenarnya kita hari itu hanya sempat untuk sukan antara. Jadi sukan tahunan kita pun tak sempat nak habis sebab kita cadang itu bulan April, terus PKP. Dan untuk koko dan sukan ni, kita dijangkakan boleh memulakan semula dalam tempoh 6 bulan hingga setahun lah. So tidak ada sebarang aktiviti koko dan sukan.
Dan insyaAllah bila buka sekolah nanti saya akan cuba, kita akan cuba buat game pertandingan secara online bagi aktiviti Koko setiap hari Rabu. Benda tu pun saya dah buat preparation sebenarnya untuk melibatkan murid bagi aktiviti core curriculum. Dan kesempatan ni juga saya nak cakap terima kasih kepada semua guru kelas tahun 4, 5 dan 6 kerana kita telah berjaya menyelesaikan pengisian PAJSK dan kita telah capai 100%, yang mana daripada pengisian tersebut saya telah menyediakan kehadiran core curriculum. Maknanya selepas ini kehadiran guru dan murid akan menggunakan handphone saja untuk tik kehadiran. So persen dia berapa setahun tu untuk kita isi dalam PAJSK untuk tahun nanti, dia akan secara automatik. Semua aktiviti Koko tahun ni memang takkan ada lah. Okay. Koko dan sukan. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Madam Sally, Cik Lan, Cik Hairul, selamat datang kepada Ustaz dan Ustazah interim kita ya, dan cikgu-cikgu. Saya rasa tak lewat kalau saya ucapkan selamat Hari Raya lagi sekali ya. Okeylah, dah nak ujung-ujung dah, sisa-sisa dia. Okey, semoga semua sihat. Kat sini saya rasa peringatan saya lebih adalah untuk menitik beratkan kepada cikgu petang untuk bekerjasama bahagian kehadiran supaya kita tak berebut ya, dan boleh menghormati social distancing. Cikgu-cikgu perlu hadir 7:35. Jadi kalau anda datang awal pun, kalau betul-betul datang awal sangat ke apa, tak ada jam kat gate, okey bolehlah masuk, tetapi jangan naik pergi punch lagi. Punch untuk cikgu petang adalah hanya 7:35 hingga pukul 8. Pukul 8:01 pun sudah dianggap sebagai merah. Okey. Kalau ada, saya harap cikgu buat parking pun, cikgu bekerjasama mungkin untuk 2-3 hari yang pertama kalut. So cikgu datang letak kereta, pergi naik atas punch, lepas tu turun balik dan park kereta elok-elok. Jangan blocking tempat tangga di mana orang naik berterusan. Okey, kerana memang itu sudah dimaklumkan daripada awal tahun, daripada tahun lepas. Jangan parking sewenang-wenang ikut suka. Tempat yang tak boleh parking, please jangan parking. Jangan block terutama sekali tangga utama yang naik tu. Okey? Dan juga tentang pengambilan CRK, MC, semua mesti dimaklumkan lebih awal. Seperti sudah dimaklumkan dalam Telegram, mulai lepas PKP ni hanya yang boleh memberi persetujuan dan kebenaran adalah Madam Sally. Tapi of course kita akan berbincang, tetapi saya minta cikgu-cikgu mohon dengan Madam Sally dulu, dah dapat approval baru maklumkan kepada saya. Okey? Sila jangan ambil tindakan sendiri kerana this is integrity. Sila jujur. Utama sekali sampai 23 hari bulan, gerak-gerik anda perlu dilaporkan kepada kami supaya andainya apa-apa berlaku, kita boleh menjawab. Bagi guru-guru mata pelajaran yang masih belum, sebenarnya saya dah bagi saya dah maklum dalam masa pertama sejak hari Isnin hari itu bahawa cikgu kena mula datang ke sekolah, dan saya bersyukur dan berterima kasih kerana ramai juga sudah mula datang sejak hari Selasa, sudah mula bertindak.
Tetapi seperti biasa mungkin atas kekangan, ada masalah kesihatan ke apa. Saya tahu cikgu-cikgu ni ada di sini tetapi belum sampai ke kelas. Mungkin dia datang kat sekolah tapi dia tak masuk kelas untuk uruskan buku. Tarikh last seperti saya dah masuk dalam rasmi petang adalah 23 hari bulan pukul 11. Buku-buku mesti sedia siap dibungkus ikut cara persetujuan dengan penyelaras. Dan pukul 11 pada 23 hari bulan penyelaras perlu maklum balik kepada saya. Kerana seperti Madam dah maklumkan, walaupun kita ada jadual yang sudah disediakan oleh Cik Lan, terima kasih ya Cik Lan, mulai dengan tahun 6, tetapi kita kena memudahkan juga ibu bapa. Kalau mereka ada anak sampai 3-4 orang, takkan sampai 3-4 kali mereka nak datang. Jadi nanti kemudian mungkin hari Isnin, bila kami berempat berjumpa, kita akan lebih terperinci tentang pengambilan buku ni. Tetapi cikgu kelas kena bersedia pada 23 hari bulan. Jadi walaupun tahun 6 ambil pada 25, ada kemungkinan parents akan pergi ke kelas lain. Jadi saya memang bincang dan maklum dan saya rasa saya dapat banyak kerjasama daripada 3 penyelaras dan penolong penyelaras. Mereka banyak membantu, jadi saya ucapkan terima kasih. Saya rasa setakat tu ajalah peringatan dari saya. Jika muram